على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. Bentuk-bentuk mukjizat Al-Quran. Okey, kita masuk tajuk yang berikutnya, muka surat 392. Semua rasul Allah Subhanahu wa taala bagi mukjizat. Sebagaimana perbahasan yang telah kita bentangkan sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Sebahagian daripada rasul itu yang kami lebihkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Kelebihan yang dikurniakan kepada rasul dan para nabi kadang-kadang dalam bentuk sifat. Sifat dia maknanya ada di kalangan nabi itu dia sangat lemah lembut, ada yang sederhana, ada yang bersikap tegas, ada yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan sakit, ada di kalangan mereka diuji dengan penentangan daripada pihak musuh yang kuat. Jadi tak sama. Itu di sudut sifat, keadaan dan cabaran yang dihadapi oleh setiap nabi dan setiap rasul. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala bagi mukjizat. Mukjizat pun tidak sama antara seorang rasul dan juga rasul-rasul yang lain. Mukjizat ini adalah untuk membezakan orang biasa yang tidak dilantik menjadi rasul dan juga nabi, dan juga nabi yang diutuskan dan dilantik sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dikurniakan mukjizat untuk membezakan rasul dan orang biasa. Dan yang kedua, dengan mukjizat itu juga dapat mengukuhkan kerja-kerja dakwah mereka kepada masyarakat sebagai satu kekuatan membantu di dalam menyampaikan dakwah. Dan di antara satu mukjizat dengan mukjizat-mukjizat yang lain berbeza. Mukjizat yang paling hebat sekali adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mukjizat itu sesuai di sepanjang zaman. Yang pertama, yang keduanya dia kekal walaupun dengan kewafatan Nabi, iaitu Al-Quran. Kalau Nabi yang terdahulu, bila mereka wafat, mukjizat mereka pun dah tak ada, turut lenyap, habis, hilang. Contohnya Nabi Musa AS. Nabi Musa Allah Ta'ala bagi apa mukjizat kepada dia? Tongkat kan. Bila Nabi Musa meninggal, tongkat tu pun dah tak ada. Tapi Nabi Muhammad SAW dah meninggal dunia 1000 tahun lebih, tapi mukjizat dia masih kekal sehingga hari kiamat, iaitu Al-Quran. Jadi mukjizat-mukjizat yang betul-betul mukjizat dalam Al-Quran akan disebut secara terperinci di dalam kitab kita ini. Okey, terus. Bentuk-bentuk mukjizat Al-Quran dapat dilihat pada dua aspek. Antaranya ialah keelokan susunan, keselarasan kalimah-kalimah, kefasihan dan metaforanya yang mengatasi kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Maknanya dalam Quran ni dalam bentuk Arab kan dia ada lahjah-lahjah dia. Mesir lain, Saudi lain, Sudan, Yaman. Lahjah ni kita panggil apa? Logat. Dia ada logat-logat masing-masing kan. Tetapi Al-Quran ini, mukjizat Al-Quran ini dalam bentuk yang sangat fasih, jelas, terang. Dulu dah kita sebut kan, kenapakah Rasulullah SAW diletak di satu perkampungan, yang mana kampung yang dihantar untuk menyusulkan Rasulullah ini adalah merupakan satu kampung yang menggunakan bahasa Arab asli, tak bercampur. Dan itulah bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi SAW, bahasa Arab yang sangat tinggi. Jadi maknanya sebab itu orang Arab yang cuba di zaman Nabi, orang kafir cuba nak buat Quran tak lepas, nak mencipta Al-Quran, nak tulis Al-Quran, nak buat Al-Quran tak lepas, sebab mereka guna bahasa yang tak standard dengan Al-Quran. Jadi sebab itu juga orang-orang yang fasih bahasa Arab di zaman Nabi, bila dia baca Quran, oh ini bukan tulisan manusia,
Macam Sayyidina Umar sendiri kan, sejarah dia masuk Islam. Bila dia baca Quran surah Taha tu, ini bukan kalam manusia ni, sudah tentu kalam Allah. Berapa ramai orang masuk Islam, orang Arab yang faham Al-Quran, bahasa Arab, dia bezakan bahasa tuturan harian mereka dengan bahasa Al-Quran. Mereka terpegun, takjub, bangga, hairan. Itu di antara kelebihan Al-Quran yang disebut sebagai mukjizat. Okey, terus. Misalnya ketika Al-Walid mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya, sesungguhnya Allah berlaku adil, berbuat baik dan memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan mungkar dan kezaliman. Ia mengajar kamu supaya kamu mengambil peringatan. Surah An-Nahl ayat 90. Beliau berkata, demi Allah sesungguhnya ia memiliki kemanisan. Ayat Quran ni memiliki kemanisan. Kalau baca Quran ni jadi asyik. Okey, terus. Di dalamnya terdapat keunikan. Di bawahnya mengandungi pengertian yang mendalam dan di atasnya mengandungi buah yang lumayan. Ungkapan ini tidak pernah diungkapkan oleh mana-mana manusia. Okey, kita tengok tafsiran ayat tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli. Allah Subhanahu wa taala perintahkan siapa berlaku adil? Iaitu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Berlaku adil di sini dia ada beberapa tafsiran yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama dia kata fihi arba'atu aqwalin. Maksud adil di sini ada 4 pendapat yang dikemukakan oleh ulama. Ulama yang dimaksudkan di sini adalah ulama tafsir. Ahaduha annahu syahadatu an la ilaha illallah. Adil di sini seseorang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu maksud adil yang pertama. Sebab adil di sini dinilai, diukur berdasarkan kepada ukuran ataupun penilaian siapa. Adil ni di sini adalah ukuran penilaian Allah. Maksud adil di dalam ayat ini adalah seseorang yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kalau tidak ada kesaksian terhadap perkara ini tentang akidah, maka dia tidak dianggap sebagai adil. Sebab itu dulu ada orang sebut kan, orang kafir yang adil lebih baik daripada orang Islam yang zalim. Sedangkan dah kafir itu mesti dia zalim. Wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itulah yang zalim, Allah Ta'ala kata. Kalau dia kafir, dia tidak boleh berlaku adil. Dia mesti Islam dulu baru boleh berlaku adil. Dan kita kena faham, adil di situ berdasarkan kepada penilaian dan ukuran Allah, bukan ukuran kita. Ukuran kita berdasarkan mungkin emosi, nafsu, secocok dengan andaian kita, pemikiran kita, kita kata adil lah. Tapi Allah Ta'ala kata tidak. Di situ kita kena jelas, kena faham, kena yakin adil di situ berdasarkan kepada ukuran Allah. Yang kedua, wasani'u annahul haq. Adil di situ maknanya orang yang sentiasa berada di atas kebenaran. Maksud berada di atas kebenaran iaitu berpegang teguh dengan ajaran, perintah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu adalah daripada Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu tergolong daripada kalangan orang yang ragu. Wasalisu. Adil yang ketiga adalah annahu istiwa'us sarirah wal alaniyah fil amalillahi ta'ala. Adil yang ketiga ini maknanya seseorang yang beramal sama sahaja, sama ada ketika tersembunyi ataupun terang, dia semua lillahi ta'ala. Maksudnya semuanya berdasarkan kepada keikhlasan. Bukan sahaja maknanya ketika terang, ketika tersembunyi pun sama. Ketika tersembunyi pun sama. Ada yang nak masuk di sini sama. Sama di dalam beribadat kepada Allah. Dia beribadat ketika orang nampak, terang ataupun tersembunyi, sama, tak ada beza.
Tetapi kebanyakan manusia, hatta kita sendiri pun, kalau depan orang buat comel kan, depan orang kalau sembahyang ke 5 waktu sembahyang sunat, dia buat comel cantik, rokok, sujud kan, sebab orang nak tengok. Bila sembahyang di rumah, sembahyang sunat sendiri-sendiri, seorang-seorang, tak ada siapa nak tengok, dia buat kelang kabut lah, sembahyang laju, cepat, tengok atas bawah, garu sana sini kan, sembahyang pun dah tak jadi comel, tak jadi cantik lah. Jadi itu tidak adil, tak sama, depan orang lain, belakang orang lain. Jadi ikhlas dan adil di situ sama sahaja. Sebab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, penilaian dia bukan semasa berhadapan dengan orang sahaja ketika beribadat, termasuk kita berada bersendirian. Sama sahaja di sudut keelokannya, kecantikannya. Yang keempat, warabi'u annahu al-qada'u bil haqq. Maksud adil di sini memutuskan hukum dengan kebenaran. I'dilu walau ala anfusikum. Berlaku adil lah walaupun di atas diri kamu sendiri. Jadi kadang-kadang berhukum atas orang, kita nak kepada keadilan. Atas sendiri pun, diri sendiri pun kita nak adil. Kumpulan sendiri, kumpulan orang sama sahaja. Lebih-lebih lagi bagi qadi, bagi seorang qadi ataupun hakim, geng sendiri, geng orang sama je. Itulah yang disebut keadilan. Tak dengar? Di belakang dengar? Sebab di luar sana hujan. Orang yang tengok dalam live, suara macam mana? Okey. Okey, maknanya yang keempat dimasukkan adil di sini ketika memutuskan hukum, undang, membuat keputusan. Ini berat yang Nabi sebut hadis-hadis tentang bagi amaran kepada hakim. Kalau kita baca takut akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita putus atas dunia. Dan Nabi SAW di antara hadis-hadisnya, selain diberi amaran kepada hakim, dia juga memberi amaran kepada orang yang mengadu kepada hakim, kepada masalah, sesuatu masalah yang timbul, yang berlaku, perselisihan, perbalahan, perkelahian yang melibatkan mengambil harta orang, hak orang lain. Nabi kata, mungkin di kalangan kamu ni bercakap lebih fasih, tapi aku berhukum berdasarkan kepada zahir. Tapi ingat, apa yang diputuskan atas dunia, dia ada satu lagi hukuman, undang-undang, peraturan, mahkamah lain lagi pun. Mahkamah Allahu Rabbul Jalil. Di akhirat nanti Allah Ta'ala sendiri yang hakim, yang jadi hakim. Saksi, tubuh badan kita lah. Ayat-ayat dalam surah Yasin kita sebutkan, tubuh badan, mulut kita dikunci, anggota kita semua jadi saksi, buat laporan kepada Allah. Dan Allah yang Ta'ala menentukan siapa betul, siapa salah. Sebab tu kena selesai dulu sebelum kita mati. Apa-apa perkara, apa-apa urusan, sesuatu pertelingkahan yang berlaku antara kita dengan orang, mesti selesai atas dunia. Tak selesai atas dunia, berat. Kita bawa sampai ke akhirat. Mungkin di atas dunia orang putuskan kita betul, padahal kita salah. Dan kita tahu sebenarnya kita betul, kita salah, sebab kita buat tak kesalahan tersebut. Kita sendiri kita tahu. Jangan sampai perselisihan yang berlaku di atas dunia ni sampai dibawa ke akhirat, yang Allah Ta'ala sendiri akan membicarakan pertelingkahan, perselisihan tersebut. Berapa banyak ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut pertelingkahan yang berlaku di kalangan manusia, akhirnya kami akan selesai di akhirat. Jadi keadilan yang keempat di sini, berhukum dengan adil, dengan betul. Yang seterusnya, bil adli wal ihsan. Apakah yang dimaksudkan dengan ihsan di sini? Wal muradu bil ihsani khamsatu aqwalin. Yang dikenaki, yang dimaksudkan dengan ihsan di sini ada 5 pendapat ulama, 5 tafsiran daripada kalangan ulama tafsir. Ahaduha annahu adaul faraid. Yang pertamanya, ihsan ni melaksanakan perkara-perkara fardu, sesuatu yang difardukan, diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai mukallaf. Jadi kita kena buat
Semua kita kena laksanakan. Jangan tinggal satu pun kefarduan, perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan mukallaf. Wasani al-afu. Ihsan di situ sentiasa memberi kemaafan kepada orang. Biasalah bila kita berada di dalam sebuah masyarakat, dalam rumah tangga sendiri, kita berhadapan dengan orang ramai. Sebab Islam bukan agama seorang diri, dia agama masyarakat. Tak dapat lari, tak dapat elak, mesti kita kena bergaul, kena bermuamalah dengan orang. Sebab tu Allah Ta'ala kata, duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia akan dicampakkan kehinaan melainkan mereka yang mengadakan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Bila kita berhubung sesama manusia, mesti ada salah silap. Di sana perlu kepada kemaafan. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf. Berilah kemaafan dan sentiasalah memerintah manusia supaya melakukan kebaikan. Wasalis, yang ketiga yang dimaksudkan ihsan di sini adalah ikhlas. Buat ibadah itu sentiasa di dalam keadaan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan melainkan melakukan ibadah dengan tulus ikhlas kepada Allah. Warabi'u, yang dimaksudkan ihsan di sini iaitu bersesuaian dengan hadis Nabi, iaitu wa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Bila kamu buat ibadah seolah-olah macam kamu nampak Allah. Di sudut perasaan, macam nampak Allah. Tak boleh buat lebih kurang, buat amalan cincai, lepas batuk di tangga, orang kata tak sempurna. Asalkan nak lepas benda yang fardu je, nak lepas kewajipan sembahyang. Sembahyang juga, takut tak sembahyang ni masuk neraka, tak puasa, zakat, haji masuk neraka, buat lebih kurang. Asalkan nak lepas fardu, tak boleh. Ihsan yang dimaksudkan di sini an ta'budallaha ka'annaka tarah. Bila kamu menyembah Allah seolah-olah macam nampak Allah di sudut perasaan. Bila macam nampak, kita buat dengan penuh tertib, kita buat dengan penuh tertib maknanya pengawasan, kita buat dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesedaran, dengan penuh khusyuk kepada Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau perasaan semacam melihat Allah Ta'ala tak boleh lahir dalam hati kita, kita kena bayang pula peringkat yang kedua, ihsan ini, peringkat yang kedua, dia pula nampak kita. Sentiasa Allah Ta'ala duk nampak kita, muraqabah, duk perhati apa yang kita buat. Di sudut perasaan yang pertama tak dapat dilahirkan di dalam hati macam nampak Allah. Yang kedua, kita kena rasa sentiasa dilihat, diperhatikan dan diawasi oleh Allah. Wal khamisu, ihsan yang kelima, an takuna sariratu ahsana minal alaniyah. Buat sesuatu ibadat itu ketika tersembunyi lebih baik daripada terang. Terang orang duk nampak, hak tersembunyi orang tak nampak. Tapi apa yang aku buat ni, apa yang aku amal ni, apa yang aku laksanakan ini, semata-mata nak tunjuk kat Allah, bukan nak tunjuk kepada orang ramai tu. Sebab itu bila Nabi sebut tentang keikhlasan beramal dan juga tentang menginfakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab zakah. Bagi tangan kiri, tangan kanan tak tahu. Kalau bagi tangan kanan, bagi tangan kiri tak tahu. Jadi ada kalangan sahabat, bagaimana dia nak mendidik hati dia jadi ikhlas? Dia bersedekah di tengah malam, ketika orang tengah tidur, orang tak nampak. Masa tu memanglah lampu jalan tak ada, lampu picit pun tak ada, torchlight tak ada, pelita tak ada. Pergi cari orang susah tengah malam, dia bagi. Dia ingat duk rasa andaian dia, sangkaan dia, orang yang dia jumpa tu orang susah. Keesokan harinya orang beritahu sebenarnya dia ni kaya. Nabi kata, bagi kamu apa yang kamu niatkan. Sampai macam tu mereka cari suatu suasana, keadaan macam mana nak bagi orang tak tahu mereka buat baik. Jadi maksud ihsan yang kelima ini, kita melakukan ibadah dalam keadaan tersembunyi itu lebih cantik, lebih elok. Adapun perkataan fa amma qauluhu ta'ala wa ita'u dzil qurba wa ita'i dzil qurba, memberi sesuatu pemberian, zakat ke, derma ke, dan sesuatu sumbangan
Kalau zakat dia melibatkan haul dan nisab. Kalau derma ataupun sumbangan biasa tak memerlukan haul dan nisab. Yang disuruh di sini dia bagi dzil qurba dulu. Yang ni selalu kita sebut dalam pengajian kita, sama ada tafsir ataupun pengajian hadis. Bersempena dengan turunnya ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ayat itu menyebut tidak mencapai ketakwaan yang sebenar, keimanan yang sebenar, melainkan orang yang menafkahkan harta benda pada jalan Allah, sesuatu yang paling dia sayang, sesuatu yang paling dia suka. Harta dia, hak dia paling sayang. Memang semua harta kita sayang, tapi yang mana paling kita sayang? Dia ada di kalangan harta-harta, benda-benda yang kita miliki yang dia paling sayang. Jadi Allah kata, bagi hak tu, bagi hak paling sayang tu, Abu Talhah dia bagi tahu kepada Rasulullah, dia ada satu kebun yang namanya Bayruha. Kebun tu secara kebetulan berbetulan dengan Masjid Nabawi. Bila Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhu nak pergi masuk masjid tu, kena lalu kat kebun dia dulu. Bila melangkah masuk dalam kebun, tengok buah anggur, buah kurma, buah hati, makan. Lepas tu ada air perigi dalam tu, minum. Abu Talhah dia suka sangat orang mengambil munafaat daripada kebun dia. Rasulullah makan, sahabat makan. Hak ni ya, tanah dia banyak, kebun dia banyak, tapi hak ni daripada sayang. Dia tanya Rasulullah, aku nak sedekah yang ni. Sebab ayat tu kata tak mencapai ketakwaan yang sebenar, keimanan yang sebenar, melainkan bagi hak apa yang kamu sayang. Aku nak bagi hak ni. Oh, kita boleh lagu tu ke? Sebab tu tak boleh, kita bukan sahabat. Tapi nak kena belajar lah kan. Rasulullah kata, hadza malun rabih, hadza malun rabih. Ini suatu perniagaan harta benda yang mendapat keuntungan yang besar di sisi Allah. Dia kata, aku nak bagi kepada siapa? Bagi kepada adik-beradik kamu, kaum keluarga kamu yang miskin, adik-beradik kamu yang rapat, saudara mara kamu. Jadi masalah ni selalu kita sebut. Sebab apa jadi macam tu? Biasalah bila kita bagi sesuatu sumbangan, bagi duit, keluar harta, dia mesti ada terlintas dalam hati sifat tak puas hati, perasaan menyesal. Sebab asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setelah kita bagi itu, syaitan mari terus bisik dalam hati, rugi kamu bagi. Kalau kamu tak bagi, kamu simpan, kamu himpun, banyak-banyak, lama-lama kamu jadi harta kamu banyak, kaya, kamu jadi senang lenang. Kamu duk bagi, duk bawa keluar, esok jadi fakir, miskin. Syaitan membisikkan kefakiran, kemiskinan, kejahatan dalam hati kita. Rugi kamu duk bagi, esok jadi miskin, siapa nak tolong? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah pula janji tak sama dengan janji syaitan. Janji Allah lain, janji syaitan lain. Allah pula janji keampunan orang yang bagi sedekah. Sebab innal hasanati yuzhibunas sayyi'at. Setiap kebaikan menghapuskan kejahatan. Dosa dihapuskan oleh Allah dengan kebaikan yang kita buat. Sembahyang ke, zikir, baca Quran, termasuk sedekah, Allah Ta'ala hapus dosa. Wa fadla, selain daripada keampunan, Allah Ta'ala janjikan kelebihan. Harta tu jadi beranak, membiak. Sesuatu sumbangan yang kita bagi. Sebab itu az-zakatu lughatan an-namu. Zakat di sudut bahasa adalah subur. Apa maksud subur? Harta benda yang kita bagi itu, dia akan jadi subur, membiak, dia beranak, akan jadi banyak lagi hasil daripada sumbangan yang kita keluarkan. Yang pertama bagi kepada adik-beradik ini, untuk mengeratkan silaturahim. Yang kedua, untuk menghilangkan menyesal. Bukan orang lain, mak saudara aku, anak saudara aku, sepupu aku, dia mari lintas benda tu. Bukan orang lain kau bagi pun. Syaitan cuba nak rosakkan hati dia, niat dia. Tapi bukan orang lain kau bagi, adik-beradik aku juga, kaum kerabat aku juga. Nak bagi terubat hati daripada terlintas perasaan menyesal sesuatu sumbangan yang kita keluarkan. Dia kata fal muradu bi silatul arham, dapat menghubungkan silaturahim bila kita bagi kepada kaum kerabat. Wa fil fahsya, yang dimaksudkan dengan fahsya di sini qaulani, iaitu dua pendapat. Ahaduhuma
fi syari'atin wala sunnatin. Ahaduhuma annaha zina wasanil ma'asi. Yang dimaksudkan fahsya di sini maknanya buat zina, berzina, itu dipanggil fahsya. Yang kedua al-ma'asi, iaitu melakukan maksiat. Maksiat ni umum, apa-apa sesuatu perkara yang menyebabkan dosa, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasul, itu dipanggil maksiat. Wal munkar, apakah ni yang dimaksudkan dengan munkar? Arba'atu aqwalin. Munkar di sini 4 pendapat ulama. Ahaduha annahu syirku. Munkar di sini syirik. Syirik dah munkar yang paling besar kan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu suatu kezaliman yang besar. Wasani annahu ma la yu'rafu fi syari'atin wala sunnatin. Sesuatu yang tidak dikenali daripada syariat dan juga sunnah. Itu munkar, benda yang tak ada dalam syariat. Syariat ni Quran, iaitu hukum Allah Ta'ala, dan tidak ada di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi tak ada. Itu dia panggil munkar. Wasalisu annahu ma wa'ada Allahu alaihi nara. Sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala neraka. Maknanya kalau buat ni janji masuk neraka. Itu perkara munkar. Kalau buat benda ni Allah Ta'ala menjanjikan masuk neraka. Maknanya perbuatan itu dipanggil munkar. Warabi'u an Okey. Okey, yang ketiga dia kata, yang keempat, warabi'u an takuna alaniyatul insani ahsana min sariratihi. Maknanya dibuat sesuatu kemungkaran secara terang, patutnya lebih daripada secara tersembunyi. Dosa ni buat terang berdosa, buat tersembunyi berdosa. Kesalahan ni sama ada terang-terang di hadapan orang ataupun tersembunyi tetap dosa. Tetapi dia berani jaharkan, dia rasa tak malu, hak tu lagi besar dosa, lagi munkar, lagi besar salah. Disebut di dalam hadis, aib-aib manusia, semua manusia ada aib. Semua Allah Ta'ala tutup. Kasih, rahmat, penyayangnya Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Tapi kadang-kadang manusia tu sebab apa? Terserlah, dia sendiri terang-terang dia buat jahat. Kalau orang tak tahu pun dia cerita dengan orang, dia bangga dengan kesalahan tu. Baru ni ada satu soalan, orang tanya seorang ustazah, macam mana nak cerita dengan orang tak pengalaman lampau kejahatan-kejahatan tu untuk orang ambil pengajaran. Dia kata boleh lah untuk mengambil pengajaran. Kita cerita sesuatu kesilapan yang masa dulu kita buat. Sebenarnya tak boleh. Dalam hadis kita tak boleh cerita. Walaupun di atas tujuan untuk orang lain ambil pengajaran, tak boleh. Sesuatu kesalahan dosa mana boleh cerita dengan orang. Patutnya lagi tutup kita nak tutup, lagi tutup kita nak kena tutup. Ini yang dipanggil matlamat menghalalkan cara. Walaupun asalnya tujuannya bagus, tetapi perbuatan itu salah. Kejahatan walaupun di atas tujuan nak bagi peringatan kepada orang, kamu jangan ulangi perbuatan ini, aku dah buat dah dulu. Tak boleh. Ambil pendekatan lain, cara lain. Banyak cara-cara nak bagi orang sedar, nak bagi orang insaf, bukan cara mendedahkan keaiban sendiri. Sebab tu nak jadi berdakwah pun dia kena faham, dia kena mengaji, kena faham Quran, kena faham hadis. Jangan rasa kita ni sebagai penceramah, ustaz, pendakwah kita rasa dah hebat. Apa sahaja yang terlintas dalam pemikiran kita sebagai suatu pendekatan nak ajak orang jadi baik, kita ketengahkan. Tak boleh. Yang tak sesuai dengan Quran hadis tak boleh. Dia akan merosakkan lagi masyarakat. Okey. Dia kata yang keempat ini maknanya dia buat secara zahir, terang-terang. Dia buat kesalahan itu secara terang-terang itu lebih bersungguh daripada kejahatan bila dia buat secara tersembunyi. Fa ammal baghyu, adapun baghyu di situ fahuwa zulmu. Al baghyu sesungguhnya Allah Taala melarang kamu daripada melakukan baghyu, maknanya melakukan kezaliman. Okey, terus. Seorang harap pendalaman mendengar seorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqta' bima tu'maru wa 'anil musyrikin. Maksudnya, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu
dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin itu. Sebelum turun ayat ini, Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara sir, secara tersembunyi, tak terang-terang, tak jahar. Sebab apa? Takut terdedah dengan dakwah yang disampaikan, akan berhadapan dengan tentangan, cabaran, halangan daripada pihak musuh yang terlalu ramai. Masa tu Rasulullah sikit, penyokong tak ramai. Ajak orang tu sembunyi-sembunyi, dalam keadaan senyap-senyap, orang tak tahu, pergi ajak orang masuk Islam, cerita tentang memperkenalkan Allah. Itu dah dakwah asal awal-awal yang dilakukan oleh para nabi, memperkenalkan Allah. Sembahan-sembahan berhala yang kamu buat tu tak boleh, dia bukan Tuhan. Sebab itu ayat yang selalu kita baca di dalam kuliah kita, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami mengutuskan setiap umat itu akan seorang rasul. Tujuan rasul ini diutuskan oleh Allah, ajak orang kenal Allah Ta'ala, sembah Allah, menjauhkan diri daripada taghut. Jadi peringkat permulaannya secara tersembunyi ya. Ambil keluarga sendiri dulu, isteri-isteri Rasulullah, lepas tu sahabat yang rapat dengan Rasulullah, Abu Bakar umpamanya. Lepas itu sepupu Nabi, siapa dia? Sayyidina Ali. Dia ambil orang yang hampir dengan dia dulu, ajak masuk Islam. Lama kelamaan, lalulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat ini. Bila turun ayat ini, Rasulullah pun bertindak menyampaikan dakwah secara terang-terang, jelas. Nak ajak orang lebih ramai untuk memberi sokongan kepada agama Islam dan mengucap dua kalimah syahadah, menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Lebih-lebih lagi pula apabila kemasukan Sayyidina Umar kepada ajaran Islam. Sayyidina Umar tanya Rasulullah, bukankah tidak agama kita ni agama yang benar? Wahai Rasulullah, bukankah tidak agama Islam adalah agama yang benar di sisi Allah? Rasulullah kata iyalah. Kalau gitu kenapa nak sembunyi-sembunyi? Nak sorok-sorok menyampaikan dakwah, terang, buat secara terang-terang. Beribadah pun jangan buat di rumah, buat di terang-terang di hadapan orang ramai, orang tahu kita ni Islam, baru orang boleh ikut. Masa itulah makin berkembang, makin jahar, makin jelas. Okey, terus. Beliau terus sujud dan berkata, saya sujud kerana kefasihan bahasa yang terdapat di dalamnya. Bentuk susunannya yang menakjubkan dan uslub yang asing dan sangat berbeza berbanding dengan uslub yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab dalam syair dan puisi mereka. Uslub yang terdapat dalam Al-Quran tidak pernah dilihat sebelum maupun selepas itu. Malah tidak ada seorang pun yang mampu menyamainya. Bahkan akan mereka mengalami kebingungan. Ia berbeza dengan yang lain dalam segala perkara, termasuk dari segi nama sebagai Al-Quran, juzuk-juzuk dan ayat-ayatnya yang berakhir dengan tulisan. Ia berbeza sama sekali dengan dewan qasidah, baik puisi dan sistem qafiyah yang biasa diketahui oleh orang-orang Arab. Ketika Utbah bin Rabi'ah mendengar Al-Quran, di mana ketika itu beliau merupakan orang yang paling kuat permusuhan terhadap Rasulullah SAW, beliau berkata, wahai kaumku, anda semua mengetahui aku tidak meninggalkan sesuatu melainkan aku mempelajari, membaca dan berbicara dengannya. Demi Allah, aku telah mendengar satu perkataan. Demi Allah, ia sesuatu yang tidak pernah aku dengar sebelum ini. Ia bukan puisi, sihir maupun bacaan yang sering dibaca dalam penunjuman. Pemberitahuan tentang perkara-perkara yang telah berlaku dalam kehidupan manusia, yang bermula daripada kemunculan manusia itu sendiri sehingga ke masa diturunkan Al-Quran. Jadi di antara keistimewaan, kelebihannya, cerita suatu sejarah, kisah, peristiwa sebelum turunnya Quran. Quran dah cerita. Quran tak turun lagi, cerita dulu. Di antaranya apa? Cerita tentang apa yang berlaku kepada manusia yang pertama. Manusia yang pertama siapa dia? Bukan Perak Man kan? Bukan Perak Man. Ada Lenggong kan? Saya pun pergi beberapa kali, dia mengatakan ni manusia pertama. Saya kata tak betul, di Quran kata Nabi Adam. Bukan Perak Man. Orang kata ada kajian pakar sejarah. Pakar sejarah kamu terima Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni? Selepas baca Quran, orang kata sadaqallahul azim. Yang paling pakar sejarah Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala sebut Nabi Adam, bukan Perak Man. Jadi di antara keistimewaan Al-Quran ini dibandingkan dengan kitab-kitab samawi yang lain,
Cerita benda hak lepas, hak ratus ribu tahun. Di antara benda hak lepas itu cerita tentang apa yang berlaku kepada manusia yang pertama. Siapa dia manusia pertama? Nabi Adam AS. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adam tak lahir lagi, Allah tak ada cerita dah kepada malaikat, aku nak buat khalifah atas muka bumi ni. Bukan saja hak lepas, hak akan datang tak berlaku lagi. Contohnya beberapa peristiwa yang berlaku zaman kita, dicerita zaman Nabi dah, akan berlaku dekat nak kiamat, dicerita zaman Nabi. Benda tu tak berlaku lagi. Peristiwa dalam kubur, dalam kiamat, di padang mahsyar, dah sebut dalam Quran. Ini di antara keistimewaan, perkara-perkara yang sangat luar biasa, ajaib, pelik, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Okey, terus. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang Nabi yang ummi, yang tidak pernah membaca dan juga tidak menulis kitab sebelum itu. Baginda memberitahu tentang kisah-kisah pada Nabi bersama dengan umatnya, kisah-kisah manusia yang hidup pada kurun-kurun yang lalu, menjawab cabaran yang dikemukakan oleh golongan ahli kitab ketika mereka bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi, Nabi Musa dan Khidir, status Zulkarnain dan lain-lain. Baginda membawa kisah-kisah yang terdapat dalam kitab-kitab yang dikira sebagai sahih. Sedangkan baginda seorang yang ummi dan tidak mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ummi? Hari itu dah kita sebut kan. Cuba tengok ayat 48 surah Al-Ankabut. Ayat 48 surah Al-Ankabut. Ummi itu kita kata apa? Tak boleh membaca kan. Tak apalah, perbahasan ummi itu panjang. Cuma kita nak sebut satu perkara di sini. Rasulullah tidak boleh membaca. Adakah Rasulullah tidak boleh membaca daripada lahir sehingga dia wafat? Sebahagian ulama menyebut Rasulullah tak boleh membaca ini daripada lahir sehingga dia diturunkan wahyu sahaja, sebelum beliau diturunkan wahyu. Adapun setelah Rasulullah SAW diturunkan wahyu, dia dah pandai membaca sampailah Rasulullah wafat. Buktinya ayat 48 surah Ankabut. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Dan tidaklah ada engkau di sini adalah Muhammad, tatlu membaca min qablihi sebelumnya Quran, min kitabin daripada mana-mana kitab. Maksudnya tak boleh nak baca. Nak baca apa? Tak ada ayat. Macam kita nak baca apa kalau benda buku tak ada di hadapan kita, tulisan tak ada, kita nak baca macam mana? Jadi nak baca kena ada buku, kena ada tulisan. Wala takhutuhu bi yaminik, dan kau tak menulis, tak mampu menulis dengan tangan engkau. Kalau kamu boleh menulis, membaca, Allah Ta'ala kata, jika demikian, tentu ragu-ragulah orang-orang yang membatalkan. Orang-orang yang membatalkan maknanya orang-orang yang mengingkari. Orang yang mengingkari maknanya orang kafir. Kalau Rasulullah boleh daripada kecil lagi, dia boleh membaca menulis, ini menjadi hujah, suatu peluang keemasan bagi orang kafir untuk mendakwa bahawa Quran ini tulisan Muhammad, ciptaan Muhammad, rekaan Muhammad, sebab dia boleh tulis. Jadi Allah Ta'ala awal-awal tak bagi boleh tulis. Bila dah ada Quran, baru dia pandai tulis. Banyaklah bukti-bukti yang kita nak ketengahkan Rasulullah boleh menulis dan boleh membaca. Di antara perjanjian Hudaybiyah kan, bila sahabat tunjuk pada Rasulullah tengok, terus padamkan bismillah, padamkan Muhammad. Kalau dia tak boleh baca, macam mana dia nak suruh padam? Supaya perjanjian itu diterima oleh orang kafir. Nampak macam perjanjian itu berat sebelah lah, tapi Rasulullah nampak jauh. Sehingga Sayyidina Umar tanya Rasulullah, kamu ni betul ke Nabi? Rasulullah kata ya. Dia tak puas hati, nampak macam berat sebelah, untung kok balik orang kafir. Tanya Abu Bakar pula, Muhammad ni Nabi ke? Nabi. Kamu tak yakin ke dia Nabi? Sebab dia tak nak buat perjanjian yang dia nampak dari sudut zahir berpihak kepada orang kafir, menunjukkan Islam ni koman sangat. Tak ada orang pejuang, tak ada rijal yang berani berperang orang kafir ni. Semua penakut belaka. Kalau kita kata Sayyidina Umar berani, Rasulullah
berjuta kali lebih berani pada Sayyidina Umar. Khalid al-Walid dikatakan panglima perang. Sayyidina Ali orang yang tangkas dia dalam peperangan. Sayyidina Rasulullah atas daripada tu lagi. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabut Tayammum, wa'titu khamsan wa lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 kelebihan yang mana tidak diberi kelebihan itu kepada nabi-nabi yang terdahulu. Di antaranya nusitu bi ra'bi masirata syahrin, dicampakkan kegurunan kepada musuh sejauh masirata syahrin, sebulan perjalanan. Kalau berjalan daripada satu tempat ke satu tempat makan masa sebulan. Dulu naik unta kan, naik kuda, dengan jarak begitu jauh. Sebelum bertemu dengan Rasulullah, orang dah takut, musuh Islam dah takut. Rasulullah ni bukan tak berani perang, dia berani. Bukan dia tak hebat pun perangan, dia memang hebat. Tetapi masalah, kita ni tak boleh fikir masalah, tak pandai fikir. Dia masalah itu lebih penting. Sayyidina Umar kata datang daripada Madinah ratus-ratus kilometer sampai di Hudaybiyah, berhenti. Nak masuk Mekah ditahan. Tak boleh lah, kita datang letih, penat lagi, tiba-tiba tak boleh masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah. Mesti kita lawan. Hidup atau mati, jangan balik. Rasulullah suruh sabar. Tu buat punya dia biar. Jadi maknanya Rasulullah ni, kalau dia tak boleh membaca, orang duk tulis tunjuk kat dia, macam ni boleh tak Rasulullah? Macam ni boleh tak? Dia ni padang, ni padang, ni okey, ni okey. Kalau macam tu, macam mana dia faham kalau dia tak boleh membaca, tak boleh menulis? Jadi walaupun ada dua pendapat yang rajih, yang kuat, Rasulullah memang boleh menulis, memang boleh membaca setelah diturunkan wahyu. Adapun hujah golongan yang kata Rasulullah tak boleh membaca, tak boleh menulis, itu merupakan satu keistimewaan. Sebab apa satu keistimewaan? Orang yang tak kerti membaca, tak boleh menulis, boleh memimpin dunia, bukan kata negara. Mana ada pemimpin dalam dunia sekarang ni tak boleh membaca, tak boleh menulis? Semua boleh membaca, semua boleh menulis. Jadi Rasulullah tu satu kehebatan. Dalam keadaan tak boleh membaca, boleh menulis, dia boleh mengurus, boleh mentadbir, boleh memerintah. Itu hebat Rasulullah, sebab dia dipimpin oleh wahyu. Okey, terus. Baginda SAW juga tidak mempelajari kisah-kisah sejarah dan tidak pernah bergaul dengan tukang-tukang cerita yang wujud pada zaman tersebut. Pemberitahuan tentang perkara-perkara gaib pada masa akan datang yang tidak dapat diketahui melainkan menerusi wahyu. Maknanya benda akan datang, benda tu tak berlaku lagi, diberitahu di dalam Al-Quran. Ia melibatkan perkara-perkara yang diberitahu oleh Al-Quran sebagai bakal berlaku dan kemudian berlaku sebagaimana yang diberitahu. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Latadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Maksudnya, sesungguhnya Allah membenarkan Rasulnya dalam perkara mimpi. Dalam perkara mimpi itu dengan sebenarnya, yaitu bahawa kamu akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah dengan aman, mencukur kepalamu dan menggunting sedikit rambutnya, serta kamu tidak merasa takut kerana ia mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya. Maka ia sediakan sebelum itu satu kemenangan yang dekat. Surah Al-Fatih. Sebahagian daripada ulama tafsir menyebut ayat ini diturunkan bila Rasulullah pulang daripada perjanjian Hudaybiyah. Hak kita cerita tadi tu. Tak apa, tak boleh masuk tahun ni, akan datang kamu boleh masuk. Rasulullah mimpi masuk. Itulah Allah terang, kan mimpi para nabi ni wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya telah benarlah oleh Allah akan rasulnya mimpi yang benar. Sebab itu man lam yu'min bi ru'yas salihah faka'annama lam yu'min billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang tidak beriman kepada mimpi yang benar, seolah-olah dia tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. La tadkhulannal masjidal haram. Demi sesungguhnya kamu memang akan masuk di Masjidil Haram. Di dalam Fathul Makkah, insya-Allah, dengan izin Allah. Jadi benda ni tak masuk lagi, baru balik daripada perjanjian Hudaybiyah, nak balik ke Madinah. Bila masuk di dalam
ke Masjidil Haram dengan izin Allah, aminin. Yang pertamanya dalam keadaan aman. Sebab itu pembukaan Mekah ini tak berlaku peperangan. Bukan semua fatah. Maknanya pembukaan ini yang berlaku dalam dunia, termasuk apa yang berlaku dalam Rasulullah ni, berlaku peperangan tak. Di antaranya pembukaan Mekah dalam keadaan aman, tak berlaku peperangan, tidak berlaku pertumpahan darah. Masa tu orang Islam pun dah ramai, tentera Islam ramai, pengikut penyokong Rasulullah pun dah ramai, orang kafir jadi takut bila Rasulullah pergi ke Mekah. Lepas tu muhalliqina, di dalam keadaan mereka bercukur, ru'usakum, kepala mereka, wa muqassirina, gunting, la takhafu, bila keluar daripada ihram, cukur kepala dan juga gunting rambut. Masa tu Rasulullah dan para sahabat seronoklah. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka dia telah mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahui. Faja'ala min duni dzalika fatham qariba, dan telah menjadikan yang demikian itu satu pembukaan yang hampir, tak lama dah. Ayat ni turun kata tak lama dah berlaku pembukaan kota Mekah. Jadi Rasulullah yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Sebab bila Allah Ta'ala janji, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak mungkin akan janji. Dan saya nak minta sahabat-sahabat tengok ayat yang terakhir. Tadi suratul Fath, ayat 29, dia ada kaitan. Dia ada kaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Ayat 29 suratul Fath. Kalau tadi ayat 28 kan, 27, lepas tu dia ada sambungan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan dialah Allah yang telah mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, liyuzhirahu, supaya dia menzahirkan agama yang benar itu, ala dini kullihi, atas semua agama. Jadi ayat ni nak terangkan agama Islam perlu terserlah, perlu dizahirkan, perlu didedahkan di atas semua agama. Maksudnya tak boleh sembunyi tentang kebenaran agama Islam, dan tidak boleh menganggap semua agama sama. Jadi untuk tidak menganggap semua agama sama, agama Islam perlu dizahirkan di atas semua agama. Wa kafa billahi syahida, dan dengan Allah lah, memadailah dengan Allah itu sebagai saksi. Okey, saya nak sebut tentang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Beberapa tahun yang lepas, baru-baru ini diwairalkan pula satu video seorang penceramah, seorang ustaz. Dia sebut dia tak setuju, dia kritik terjemahan Muhammad itu adalah Rasulullah walladzina ma'ahu. Di situ adalah orang Islam. Tak, dia kata tak semestinya orang Islam. Ma'ahu situ boleh jadi orang kafir. Dia kritik terjemahan ma'ahu di situ, iaitu orang Islam, orang beriman. Tuan-tuan kalau cari dalam TikTok, Facebook, YouTube akan jumpalah penceramah ini, ustaz ni. Dia terjemah dan tafsiran dia 100% salah tentang ayat ini. Sebagaimana yang duk baca 50 ayat 59 surah Nisa tu lah. Hak tu orang bukan Islam, hak ni pula orang Islam. Hak menghuraikan ayat ni orang Islam. Dia kata ma'ahu di situ mana ada sebut sahabat, malah dia sebut orang beriman. Tuan-tuan tahu tak siapa dia? Balik ni cari. Dia kata mana ada sebut sahabat di situ bersama dengannya, dan orang-orang yang bersama dengannya. Nya di situ adalah Rasul Muhammad, Rasulullah. Bersikap tegas dengan orang kafir, dan penyayang besar di kalangan mereka. Bersikap ruhama, rahiman dia ruhama, berkasih sayang sesama mereka. Sesama mereka kita sebut di sini adalah bersama dengan mereka, sesama mereka iaitu sesama orang yang beriman. Kita tak payah buka tafsir lagi ya. Ada depan saya ni ada beberapa buah tafsir. Ibnu Katsir, Jalalain, Sa'di, tafsir Muyassar, macam-macam tafsir ada. Kita tak buka tafsir lagi, kita tengok terjemahan dia. Dia kata bersikap tegas dengan orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'a sujjada, kamu akan melihat rukaan mereka itu sentiasa rokok dan sujud. Kalau orang kafir dia sentiasa rokok dan sujud kan?
Yang dia kata orang kafir boleh jadi bersama dengan Rasulullah. Tak semestinya orang Islam, tak semestinya orang beriman. Baca sampai habis lah. Jangan baca tak habis. Ayat 59 surah An-Nisa pun baca tak habis. Lepas tu terjemah pun tak betul, tafsiran lagi salah, ikut akal sendiri. Jadi Quran tak boleh macam tu. Quran ni tafsir mengikut apa yang Rasulullah tafsir, ataupun para ulama mu'tabar, ulama-ulama yang diiktiraf, yang mempunyai autoriti untuk mentafsir Quran. Bukan sembarangan macam kita ni. Kita kena berpandukan kepada tafsiran para ulama, bukan boleh pakai logik sendiri, akal sendiri, andaian sendiri. Jadi kalau kita tengok sebelum kita buka mana-mana tafsir, dia kata rukaan sujadah. Ciri-ciri sifat-sifat golongan yang bersama dengan Nabi itu sentiasa rukuk sujud. Orang kafir ada ke rukuk sujud sembahyang. Ya bertaruna fadlan minallahi wa ridwana, sentiasa mengharapkan kelebihan daripada Allah dan keridaan. Orang kafir ada ke mengharapkan keridaan Allah? Dan mengharapkan kelebihan datang daripada Allah. Simahum, tanda-tanda mereka fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, min athari sujud, kesan daripada sujud. Orang kafir ni sujud ke? Orang kafir ni sujud ke? Macam mana boleh otak boleh tafsir? Ke lepas minum air ketum ke? Tafsir macam tu. Sebab dia pun pernah kata ke orang, bila dia tak setuju, dia kata ni minum golongan minum air ketum, dia kata. Dia pun lepas minum air ketum ke tafsirnya tu. Tengok dia kata, sebab tu ayat kena baca perhabis. Zalika masalahum fit Taurah. Jadi demikian itu perumpamaan mereka disebut dalam Taurat. Jadi ciri-ciri orang yang bersama dengan Nabi Muhammad ni disebut dalam Taurat dan juga Injil. Wa masalahum fil Injil. Adakah ciri orang kafir bersama dengan Nabi itu sebut dalam Taurat dan Injil? Dalam Injil, Taurat sebut ciri-ciri sifat para sahabat Nabi yang sentiasa bersama dengan Nabi. Kita tengok, karzar'in akhraja syata'ahu, seperti tanaman yang telah mengeluarkan anak dan anak tunasnya, fa'azarahu, dia menyuburkannya, fastaghlaza, lalu ia menjadi kuat, fastawa ala suqih, dan tetap tegak di atas batangnya, yu'jibuz zurra, mentakjubkan oleh petani-petani. Maknanya sifat orang beriman itu sebagai simbolik, orang tengok orang takjub dengan sembahyangnya, ketakwaannya, akhlaknya, beraninya, hebatnya, orang jadi takjub. Liyaghiza bihimul kuffar, untuk mendatangkan kemarahan kepada orang kafir. Kalau orang kafir sama kafir marah. Ini ciri sifat orang beriman yang menyebabkan dengan kebaikan mereka, dengan keakraban mereka dengan Rasulullah, menyebabkan orang kafir marah. Sudah tentu orang ni orang beriman, sudah tentu dia para sahabat yang beriman kepada Allah. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah Ta'ala tamatkan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan orang-orang yang telah beriman wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Orang kafir beriman ke? Orang kafir beramal soleh ke? Minhum, daripada kalangan mereka, maghfiratan, keampunan. Allah Ta'ala janjikan keampunan, wa ajran azima, dan satu ganjaran yang besar. Yang tu kita hanya tengok terjemah je. Kalau kita baca dalam tafsir Muyassar, dia kata apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ala dinihi asyidda'u 'alal kufar. Ma'ahu ala dinihi, orang yang berpegang dengan agamanya, agama Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad agama apa? Orang kafir berpegang dengan agama Nabi Muhammad. Al-Mukhtasar fi Tafsir. Tadi tafsir Muyassar kan? Dia kata di sini Muhammad Rasulullah, yakni sahabatuhu allazi nahum ma'ahu. Terang-terang dia sebut sahabat-sahabatnya, sahabatuhu allazi hum ma'ahu, iaitu sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi. Yang dia kata asyidda'u 'alal kufar ayuhan nazir al-muharibina ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Ini para sahabat itu orang beriman lah.
muta'atifuna, mutawadduna, mereka berlembut-lembut dan berkasih sayang. Berkasih sayang sesama mereka. Kalau orang kafir, dia tak akan berkasih sayang dengan Nabi. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kana aba'uhum wa abna'uhum wa ashiratuhum. Kamu tak akan jumpa, wahai Muhammad, orang yang berkasih sayang sesama orang beriman ini, orang-orang yang memusuhi Allah walaupun terdiri daripada ibu bapa mereka. Mereka tak akan sayang kalau ibu bapa mereka kafir, ataupun anak-anak mereka, ataupun kaum kerabat mereka. Mereka tak akan jadi kasih sayang. Kasih sayang untuk orang beriman. Cuma dengan orang bukan Islam, kita hormati, kita tak kacau dia. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak berperang kalau bukan di dalam situasi peperangan. Kita boleh berbaik dengan mana-mana kafir, hatta kafir Yahudi, kafir Nasrani. Tetapi nak kata kasih sayang, tak boleh. Sebab tu saya ulang, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tak akan jumpa orang-orang yang berkasih sayang. Orang beriman ini, tidak kamu jumpa satu kaum yang beriman berkasih sayang sesama kafir. Dia berkasih sayang dengan orang kafir, walaupun orang kafir itu ibu bapa dia, kaum kerabat dia tak akan jumpa. Kalau anak, ayah dia kafir, dia tak akan berkasih sayang, cuma dia hormati saja. Jadi terang berpuluh-puluh tafsir menyebut ma'ahu di situ, bersama dengannya adalah orang beriman. Di antara orang beriman adalah para sahabat. Dia kata mana ada sebut orang beriman bersama dengan Nabi, orang kafir pun boleh jadi. Sampai pening macam tu. Tapi yang heran, yang saya dapat maklumat, orang suka mengaji dengan individu ni, orang kata dia hebat. Saya jawablah sikit, mungkin secara live ni orang boleh sebarkan. Orang kata dia hebat, ahli tafsir, mufassirin. Dia mengaji tafsir di mana? Orang tak tahu, terjemah pun tak habis, terjemah pun tak betul. Orang kata dia pakar tafsir. Dengan terjemahan tu dah cukup, tak payah kita buka mana-mana tafsir. Kalau buka lagi teruk lagi banyak salah. Jadi padanlah kita tengok beberapa tafsir saja. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di walabihim sayaghlibun fi bid'i sinin illa al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Wallahu a'lam. Insya-Allah ayat ni kita sambung tafsiran huraiannya pada pelajaran yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.